Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video di mana Ustaz Don Daniel berbicara tentang sunnah. Setelah mendengarnya, saya dapati ada beberapa perkara yang perlu saya react atau ulas. Sebelum itu, ayuh kita dengar dulu apa yang beliau katakan. Saya mainkan audio sahaja, link atau pautan bagi video ini, di mana ia adalah video Facebook dalam kotak description. Ayuh kita dengar ya. Ni buat apa Nabi tak pernah buat. Salah. Sebab sunnah Nabi bukan pada Nabi buat saja. Termasuklah pada Nabi kata, itu pun sunnah Nabi juga, walaupun Nabi tak buat. Contoh, sunnah Nabi dalam bersukan apa dia? Bagi tahu saya. Nombor satu, memanah. Kedua, menunggang kuda. Ketiga, berenang. Betul tak betul? Yes. Soalan, bila Nabi berenang? Bagi tahu saya. Tak betul. Kalau nak sembang tajuk, ni hampa dah buat apa ni? Nabi tak buat. Hampa buat benda yang Nabi tak buat. Salah. Kalau nak guna hujah itu, berenang mai berenang. Habang kata saya, Nabi tak pernah berenang. Macam mana semua orang boleh menerima berenang sebagai sunnah Nabi, tapi baca Yasin tak boleh jadi sunnah Nabi? Boleh? Sedangkan Nabi baca Quran. Mesti Nabi baca surah Yasin. Betul tak betul? Yes, of course. Berenang yang Nabi tak pernah buat, kita boleh terima. Dan mudah begitu masyarakat diperolok-olokkan. Ini bukan tajuk saya, ini tajuk masjid beritahu. Bila Nabi berenang, Bumai satu dalil kat saya. Satu cukup. Saya ni bodoh. Tak kadang baca pun tak ada nera. Bumai satu dalil. Nabi berenang. Tak ada. Tapi pasal apa semua menerima kata berenang sunnah Nabi? Sebab Nabi tak buat, tapi Nabi sebut. Sunnah apa-apa yang sangkut dengan Nabi. Yang pertama, Nabi buat. Yang kedua, Nabi habaq. Nabi tak buat, tapi Nabi habaq. Nabi kata apa? Alimu auladakum sibah. Ajarkan anak kamu berenang. Sunnah Nabi tak? Yes. Sebab itu menjadi satu dalil yang bahaya, dangkal, sangat salah dari segi perbincangan ilmu bila berhujah dengan orang, kenapa buat benda yang Nabi tak buat? Okey, kita sudah pun mendengarnya. Okey, kita telah pun mendengar apa yang dikatakan oleh Ustaz Don. Ingat ya, Ustaz Don sendiri kata ini tajuk yang diberikan oleh pihak masjid. Bererti Ustaz Don telah diberi tajuk lebih awal dan beliau telah berkesempatan untuk membuat persiapan, preparation untuk apa yang bakal beliau sebut. Okey, saya yakin, saya pasti beliau mesti buat research, buat kajian terlebih dahulu kan. Buat persiapan dahulu, barulah disampaikannya sebagaimana yang kita dengar. Okey, ayuh kita nilai, ayuh kita ulas, react dan kita nilai siapakah yang sebenarnya mengolok-olokkan masyarakat. Siapakah yang menyampaikan dalil yang bahaya, dangkal dan sangat salah dari segi perbincangan ilmu. Seperti biasa, sebelum react atau ulas, ingin saya minta para penonton sekalian untuk menjaga adab apabila ingin menulis komen. Ayuh kita para pencinta sunnah, para pejuang sunnah mencontohkan akhlak yang selari dengan sunnah apabila memberi komen. Baik, ulasan pertama ialah tentang jenis-jenis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di sana ada 4 jenis. Pertama ialah sunnah qauliyah, yang ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua ialah sunnah fi'liyah, iaitu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga ialah sunnah taqririyah, iaitu persetujuan Rasulullah SAW terhadap ucapan atau perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum. Keempat ialah sunnah tarkiyah, iaitu apa yang ditinggalkan atau apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Seterusnya, 4 jenis sunnah ini terbahagi lagi kepada 2 kategori, yakni sunnah tashri'iyah dan sunnah ghairu tashri'iyah. Sunnah tashri'iyah bermaksud sunnah yang termasuk dalam syariat Islam. Sementara sunnah ghairu tashri'iyah
sunnah ghairu tashri'iyah ialah sunnah yang tidak termasuk dalam syariat Islam. Bererti ia adalah kebiasaan baginda sebagai seorang manusia selari dengan suasana dan zaman kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya bagi beberapa contoh ya. Memakai serban, jubah dan selendang serbaguna ialah sunnah fi'aliyah Rasulullah SAW. Kerana baginda pernah, bukan selalu, tetapi pernah berpakaian sedemikian. Akan tetapi ia adalah sunnah ghairu tashri'iyah kerana Rasulullah SAW tidak diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajar manusia fashion pakaian. Perhatikan bahawa saya sebut selendang serbaguna. Ini kerana selendang yang dipakai oleh Rasulullah SAW memiliki pelbagai fungsi seperti alas untuk tidur, alas untuk solat di permukaan yang panas, alas untuk meletak makanan, kain untuk mengelap peluh, penutup muka apabila ribut pasir dan pelbagai lagi. Ia bukanlah kain yang dilipat kemas, tetap di sebelah bahu dan dipin kemas. Ia tidak digunakan untuk apa-apa tujuan kecuali fashion masa kini oleh sebahagian agamawan untuk memperdayakan orang yang jahil kononnya mereka adalah orang agama yang istimewa. Bahkan pada pengamatan peribadi saya, my personal observation, maaf jika salah, ia adalah petanda awal seseorang agamawan itu adalah pencinta bid'ah atau pencinta sunnah. Baik, okey. Kembali kepada topik pakaian sunnah, terdapat beberapa asas yang menjadi sunnah tashri'iyah seperti batas aurat yang wajib ditutup dengan pakaian, larangan sutera untuk kaum lelaki, larangan pakaian yang menyerupai pakaian keagamaan kaum lain, dan larangan pakaian yang lain daripada lain demi menarik perhatian dan mencari kemasyhuran. Yang terakhir ini disebut sebagai pakaian syurah. Lebih lanjut tentang pakaian syurah, saya ada video khas tentangnya, link dalam kotak description. Oleh itu, dibolehkan bagi seseorang itu memakai pakaian selain serban, jubah dan selendang asalkan ia menepati syarat-syarat asas pakaian. Serban, jubah dan selendang adalah cara berpakaian pada zaman itu oleh kebanyakan orang, baik Muslim atau tidak. Ia bukanlah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kedua, berubat dengan habatus saudah adalah sunnah qauliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana baginda ada menyebut tentang keutamaannya. Akan tetapi ia adalah sunnah ghairu tashri'iyah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi seorang doktor perawat mahupun ahli farmasi yang mengajar manusia tentang ubat-ubatan. Pun begitu, dalam hal sakit dan berubat, terdapat beberapa asas yang menjadi sunnah tashri'iyah seperti pilihan untuk bersabar atau berubat. Berubat bukan bererti melawan takdir dan larangan berubat dengan benda yang haram. Oleh itu, jika seseorang mahu menggunakan ubat-ubatan selain habatus saudah, dipersilakan. Ubat-ubatan dan cara rawatan yang pernah disebut atau dipraktikkan oleh Rasulullah SAW adalah pengamatan baginda, his own personal observation terhadap ilmu perawatan, ilmu perubatan yang berlaku pada zaman baginda. Ia bukanlah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Contoh ketiga, tiga contoh cukup lah ya. Rasulullah SAW pernah dihidangkan dog, yang ini sejenis biawak padang pasir yang herbivore atau vegetarian. Ia berbeza dengan biawak kita ya. Namun baginda tidak memakannya. Ini disebut sebagai sunnah tarkiyah, iaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi, ia adalah sunnah ghairu tashri'iyah kerana Rasulullah SAW tidak diutus oleh Allah SWT untuk mengajar manusia tentang makanan atau resepi masakan. Pun begitu, dalam hal makanan terdapat beberapa asas yang menjadi sunnah tashri'iyah seperti larangan makan haiwan yang bertaring,
dihalalkan makanan laut tanpa sembelih dan dianjurkan makan sekadar sepertiga perut sahaja. Oleh itu, dipersilakan jika sesiapa yang mahu makan dhab atau apa-apa makanan lain yang tidak disukai atau tak pernah dirasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baginda suka makan atau tidak suka makan adalah kerana selera baginda sebagai seorang manusia, bukan kerana disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian 3 contoh tentang sunnah ghairu tashri'iyah. Amatlah penting untuk dibezakan antara sunnah tashri'iyah dan ghairu tashri'iyah. Kerana jika diamati kebanyakan para pencinta bid'ah, dan ini saya sebut secara umum tanpa khusus kepada mana-mana individu, akan didapati mereka ni berpegang teguh, bersungguh-sungguh kepada sunnah ghairu tashri'iyah, tetapi pada waktu yang sama melepaskan sunnah tashri'iyah. Oleh itu, sebagai contoh, anda akan dapati mereka ni sering berpakaian serban, jubah dan selendang yang tersemat khas. Namun pada waktu yang sama mencipta atau mengamalkan bid'ah, baik dalam hal akidah mahupun ibadah. Padahal akidah dan ibadah duduk dalam sunnah tashri'iyah. Sementara serban, jubah dan selendang duduk dalam sunnah ghairu tashri'iyah. Baik, di sini para penonton pasti tertanya-tanya, apa dalil yang memisahkan antara sunnah tashri'iyah dan sunnah ghairu tashri'iyah? Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Hadis nombor 4357 atau penomoran syarah Sahih Muslim hadis nombor 2362, di mana baginda bersabda, maksudnya, sesungguhnya aku tidak lain adalah seorang manusia. Jika aku menyuruh kalian dengan sesuatu urusan agama kalian, maka ambillah ia dan berpeganglah dengannya. Sebaliknya, apabila aku menyuruh kalian dengan sesuatu dari pandangan peribadiku, maka sesungguhnya aku tidak lain adalah seorang manusia, yang mana boleh diambil atau ditolak pandangan itu. Soalan kedua, apakah garis panduan ataupun cara mudah bagi membezakan antara sunnah tashri'iyah dan sunnah ghairu tashri'iyah? Jawapannya, sunnah ghairu tashri'iyah adalah sesuatu yang sememangnya ada atau sememangnya berlaku di sisi masyarakat Jazirah Arab 1400 tahun yang lalu, tanpa mengambil kira peranan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pesuruh Allah yang membawa syariat Islam. Contohnya, kaum lelaki pada zaman tersebut, antara cara berpakaian mereka ialah jubah, serban dan selendang serbaguna. Tidak boleh beranggapan Abu Jahal memakai kot dan tali leher, Abu Lahab pula pakai jeans Levi's dan topi sudu ataupun baseball cap Budweiser, sementara hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memakai jubah, serban dan selendang serbaguna. Juga tak boleh beranggapan bahawa sebelum diangkat menjadi pesuruh Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai kot dan tali leher, sementara setelah diangkat, setelah diutus menjadi pesuruh Allah, baginda memakai jubah, serban dan selendang serbaguna. Apa yang benar, baik sebelum atau selepas baginda diangkat menjadi pesuruh Allah, memakai jubah, serban dan selendang serbaguna adalah antara cara berpakaiannya baginda, kerana itulah antara cara berpakaiannya kaum lelaki pada zaman itu. Okay, pada zaman itu, that is the norm. Okay, it is not that when the Prophet, Prophet Muhammad SAW is sent to the ummah, suddenly he wears that kind of a fashion. Contoh lain, kaum pada zaman itu lazim berubat dengan habatus saudah kerana banyak kebaikannya, banyak khasiatnya. Tidak boleh beranggapan kaum pada zaman itu berubat dengan paracetamol atau Panadol, sementara hanya Rasulullah SAW yang menganjurkan perubatan dengan habatus saudah. Juga tidak boleh beranggapan sebelum diangkat menjadi pesuruh Allah, Muhammad SAW berubat dengan Panadol, sementara setelah diangkat menjadi pesuruh Allah, baginda berubat dengan habatus saudah. Apa yang benar, baik sebelum
atau selepas baginda diangkat menjadi pesuruh Allah, berubat dengan habatus saudah adalah kelaziman baginda, kerana itulah ubat yang lazim pada zaman itu, ya, sama ada baginda yang amalkan, yang guna, atau baginda yang mengesyorkannya kepada para sahabat pada ketika itu. Contoh ketiga, kaum pada zaman itu lazim menghadapi kematian dan mereka menguruskan kematian itu mengikut cara dan kepercayaan atau adat masing-masing. Kemudian datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pesuruh Allah Subhanahu wa taala mengajar mereka cara menguruskan jenazah dengan selengkap-lengkapnya dari awal hingga akhir, dari saat nazak sebelum kematian sehinggalah kepada memandikan, kepada mengkafankan, sehinggalah kepada mensolatkannya dengan cara yang tersendiri. Maksudnya tak ada rukuknya, tak ada sujudnya, dan mendoakan jenazah. Sehinggalah kepada adab membawa jenazah ke kubur, jangan dilengah-lengahkan, cepat, ya, dan mengemumikannya. Sehinggalah apa yang berlaku di alam kubur, sehinggalah kepada apa yang dapat dilakukan oleh orang hidup yang dapat memberi manfaat kepada jenazah. Semua ini tidak akan dipraktikkan oleh kaum pada zaman itu tanpa peranan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pesuruh Allah. Maka dengan itu kita dapat mengenalinya sebagai sunnah tashri'iyah. Before the prophet, the community at that time, they do whatever they do with those among them who have died. But when the Prophet ﷺ came, he teaches them all from the start to the end of what to do with the dead. Dan kita dapat kenal itulah sunnah tashri'iyah. Ringkasnya, semua berkaitan pengurusan jenazah dari awal hingga akhir hanya dapat diketahui apabila Muhammad SAW memainkan peranannya sebagai pesuruh Allah SWT yang membawa syariat Islam. Dengan itu juga, apa-apa yang tidak diajar oleh Rasulullah atau tidak dipraktikkan oleh Rasulullah dalam urusan jenazah, maka ia adalah sunnah tarkiyah, yakni sunnah yang baginda tinggalkan atau yang Nabi tak buat. Sesiapa yang melakukannya dengan keyakinan ia adalah sebahagian daripada syariat Islam, dengan keyakinan ia adalah sebahagian daripada agama Islam, dengan apa jua alasan seperti, ya, Nabi tak buat, tapi Nabi tak kata jangan buat, atau mana dalil melarangnya, bererti dia telah membuat bid'ah yang dilarang dalam Islam. Terakhir mengenai sunnah ghairu tashri'iyah, sesiapa yang mempraktikkannya dengan kefahaman ia bukan sebahagian daripada syariat Islam, namun tetap dipraktikkan semata-mata kerana kecintaannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia dibolehkan. Bahkan mungkin akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala atas sebab kecintaannya kepada baginda. Sebagai contoh, seseorang yang memakai jubah, dia mengetahui itu adalah sunnah ghairu tashri'iyah, namun dia suka memakainya semata-mata atas dasar suka memakai pakaian orang yang dicintainya, maka ia dibolehkan. Bahkan mungkin dia akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, yang sedemikian itu bukanlah penanda aras, bukanlah kayu pengukur bahawa seseorang itu adalah dari kalangan pejuang sunnah. Sebab, seperti yang saya katakan sebelum ini, ramai pejuang sunnah yang tidak tahu membezakan antara sunnah tashri'iyah dan sunnah ghairu tashri'iyah. Mereka memakai jubah, serban dan selendang, bukan selendang serbaguna, tapi selendang yang tersemat kemas di situ, kerana mengikuti sunnah ghairu tashri'iyah. Tetapi akidah dan ibadah mereka jauh menyelisihi sunnah tashri'iyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin mereka tahu, namun sengaja mereka berpakaian sedemikian guna atau bertujuan menarik perhatian orang awam bahawa merekalah ahli agama yang patut diikuti dan ditaati. Baik, setelah saya mengulas panjang lebar tentang jenis-jenis sunnah Rasulullah SAW dan dua kategori itu, kini saya masuk pula ke ulasan kedua, yakni apakah hadis yang dibacakan oleh Ustaz Don yang bermaksud didiklah anak-anak kalian berenang
sesuatu yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan bahawa Ustaz Don menyebut Nabi Haba, yakni dengan lafaz dan nada yang menunjukkan kepastian. Tidak boleh menyebut sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dengan lafaz ataupun nada kepastian, melainkan pasti ia adalah sahih. Jika ragu-ragu apa, kita kena sebut apa? Diriwayatkan bahawa sekian kan. Okey, tak apa. Ada yang kata Ustaz Don hadis dhaif berpisah tiada. Saya tak tahu, orang katalah kan. Okey, tak apa. Kita buat video ni untuk tujuan menyemak dan sama-sama kita menambahkan ilmu, ya. Riwayat yang disebut oleh Ustaz Don, jika disandarkan kepada Rasulullah SAW, yakni marfu' dalam istilah ilmu hadis, maka ia dikeluarkan oleh Imam Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus dan Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Ma'rifatus Sahabah dengan sanad yang dhaif. Juga dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Syu'abul Iman dengan sanad yang lebih dhaif. Yang ini dhaif jiddan. Sila rujuk Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Silsilatul Ahadis Ad-Dhaifah wal Mawdu'ah. Okey, saya sedang rujuk edisi Maktabah Syamilah ni. Hadis nombor 3876 dan 3877. Jika disandarkan kepada sahabat, yang ini mauquf mengikut istilah hadis, maka ia dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'qub Ishaq Al-Qarrab. Okey, ada juga edisi Maktabah Syamilah yang wafat tahun 429 Hijrah dalam kitabnya Fadail Al-Rami fi Sabilillah, riwayat nombor 15, yang mana ia merupakan kata-kata Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Namun, riwayat ini juga dhaif sebagaimana nilai Syekh Muhammad Mubarak Hakimi dalam kitabnya Al-Atiqu Musannafun Jami'un li Fatawa Ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jilid 33, muka surat 440, sekali lagi edisi Maktabah Syamilah. Saya sedang rujuk laptop saya sekarang ni lah. Yang ini ni kitab ni ialah sebuah kitab yang sangat besar yang menghimpunkan pendapat para sahabat baik dalam bidang tafsir Al-Quran, penjelasan hadis, hukum fiqh, muamalat dan lain-lain, ya. Satu rujukan yang bagus tapi sangat besar lah. Sekali juga dijelaskan juga tentang darjat kekuatan ataupun kelemahan riwayat-riwayat tersebut. Nanti lo, okey, belum habis cerita lagi. Dalam bab ini terdapat riwayat lain yang sahih. Saya pun, macam saya kata dalam video ni, saya hairan kenapa para ustaz ni suka sangat hadis dhaif. Kan ada hadis sahih, sampaikanlah hadis yang sahih. Yang disampaikan, okey, panjang pula. Okey, ada riwayat lain yang sahih, iaitu apa yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra. Sebelum itu, sedikit pengenalan. Imam An-Nasai yang wafat tahun 303 Hijrah memiliki sebuah kitab hadis yang masyhur yang kita semua tahu, yang ini Sunan An-Nasai. Namun, beliau juga memiliki kitab hadis yang jauh lebih besar, iaitu As-Sunan Al-Kubra. Maka dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra itu, hadis nombor 8890, mengikut penomboran edisi Maktabah Syamilah juga. Hadis daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandungi zikrullah, maka ia merupakan perbuatan sia-sia, senda gurau dan permainan, kecuali 4 perkara, iaitu senda gurau suami dengan isterinya, melatih kuda, berlatih memanah, dan mengajarkan renang. Okey, ada hadis ni, ya, mengajarkan renang, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilatul Ahadis As-Sahihah, hadis nombor 315. Baik, setelah kita mengenal pasti riwayat yang sahih, kita masuk pula ke ulasan yang ketiga, yakni apakah berkuda, memanah dan berenang itu merupakan sunnah tasyri'iyah atau sunnah ghairu tasyri'iyah. Jika kita semak penjelasan ataupun perkataan Ustaz Don dalam video asalnya yang saya mainkan tadi, beliau tidak membezakan sama ada berenang, memanah, berkuda, adakah ia sunnah tasyri'iyah
atau sunnah ghairu tashri'iyah. Padahal tajuk itu diberi oleh pihak masjid sebelum lagi tu. Dan beliau sedang berbicara tentang sunnah. At least kenalah cerita kan. Bahkan beliau menyamakan kedua-duanya apabila mengaitkan berenang dan membaca surah Yasin. Aduh, macam mana berenang dan surah Yasin tu pula. Okey, tentang amalan membaca surah Yasin yang disebut oleh Ustaz Don, saya tak akan sentuh dalam video ini kerana saya sudah ada 3 buah video tentangnya. Link dalam kotak description, sila semak setiap video tersebut. Baik, kembali kepada ulasan ketiga. Jika tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah fokus kepada penjelasan saya sejak awal, pasti sudah tahu jawapannya, iaitu berenang, memanah dan berkuda adalah sunnah ghairu tashri'iyah. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengutus Rasulullah SAW untuk bersukan atau menjadi jurulatih sukan. Akan tetapi, baginda ada meletakkan beberapa asas yang ada kaitannya dengan sukan. Asas-asas inilah yang masuk dalam sunnah tashri'iyah. Asas pertama, berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 4816. Atau penomboran lain dari syarah Sahih Muslim, hadis nombor 2664. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, suami yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah berbanding mukmin yang lemah. Okey, maaf. Seorang mukmin yang kuat, okey, betulan seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah berbanding mukmin yang lemah. Pada setiap orang ada kebaikan, maka bersungguh-sungguhlah mencari apa yang bermanfaat bagi kamu dan mohonlah pertolongan Allah serta jangan bersifat mengalah. Jika kamu ditimpa oleh sesuatu, maka janganlah berkata seandainya aku berbuat demikian, tentu akan menjadi semikian-semikian. Tetapi sebaliknya, berkatalah qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Bermaksud takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kerana perkataan seandainya, yang seandainya aku buat tu, seandainya aku buat ini, membuka pintu perbuatan syaitan. Okay, fokus kita adalah pada rangkap pertama di mana Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawwiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid da'if. Seorang mukmin yang kuat, qawi ni selalunya kuat fizikal. Tapi kalau nak kata umum, kuat mental dan fizikal, kuat spiritual dan fizikal pun boleh juga. Seorang mukmin yang kuat khairun, lebih baik, wa ahabbu, dan lebih dicintai ataupun paling dicintai ilallah, di sisi Allah, minal mu'minid dhaif, berbanding mukmin yang dhaif, mukmin yang lemah. Okey, jadi rangkap pertama ni membentuk asas bahawa kita ni mesti menjaga kekuatan. Okey, mesti menjaga kekuatan fizikal dan mental, fizikal dan spiritual, dan ini dapat dicapai melalui antaranya senaman, bersukan dan gizi, diet, pemakanan yang sihat. Bagaimanakah cara senaman dan bersukan itu? Maka ia terserah kepada masa dan peradaban manusia. Selain itu, terdapat beberapa asas lain yang termasuk dalam sunnah tashri'iyah dalam bab bersukan ataupun bersenam ini, seperti tidak bersenam sehingga memudaratkan diri sendiri atau orang lain, menutup aurat, sangat penting, tidak bercampur antara lelaki dan wanita, atau bukan sekadar bercampur, kadang wanita bersenam, lelaki sibuk tengok, kadang zaman sekarang ni lelaki bersenam, perempuan sibuk tengok, kan? Dan tidaklah sehingga melalaikan daripada ibadah-ibadah fardu. Ada juga yang berpendapat bahawa apabila Rasulullah SAW menyebut secara khusus memanah, menunggang kuda dan berenang, ia ada tujuan demi kebaikan Islam. Sebagai contoh, memanah dan menunggang kuda merujuk kepada kekuatan ketenteraan. Dan inilah kekuatan ketenteraan pada zaman itu dalam rangka menghadapi serangan musuh. Maka yang menjadi sunnah tashri'iyah bukanlah pada memanah dan menunggang kuda, tetapi pada apa jua kekuatan ketenteraan yang selari dengan tamadun manusia. Sila rujuk ayat ke-60 surah Al-Anfal, surah yang ke-8.
Okay? Sebab katakanlah musuh mari attack kita sekarang ni dengan fighter jet, dengan kapal laut, dengan kereta kebal, dengan drone. Bukan drone yang saya main tu. Drone yang boleh bawa misal apa semua. Kita memanah lagi ke? Menunggang kuda tak reti, memanah pun yang duk main dekat tembak-tembak tu je kan. Jadi kena fikir apa yang sebenarnya Nabi sebut tu dan bagaimana kita mempraktikkannya pada zaman kini. Demikian juga berenang pula merujuk kepada pandangan jauh Rasulullah SAW ke masa hadapan, yang mana baginda mahukan dakwah Islam sampai ke merata pelosok dunia. Maka umat Islam hendaklah pandai berenang supaya dapat menaiki kapal atau berani menaiki kapal merentas lautan untuk menyampaikan Islam. Maka zaman tu tak adalah life jacket kan. Maka yang menjadi sunnah tasyri'iyah bukanlah berenang, tetapi berusaha menyebarkan dakwah dengan apa jua medium, cara yang selari dengan peradaban manusia. Antara lain sila rujuk ya, ayat 125 surah An-Nahl. Di sini kita dapat melihat kepentingan mengetahui perbezaan antara sunnah tasyri'iyah dan sunnah ghairu tasyri'iyah. Okey, sebelum beralih kepada ulasan keempat, ingin saya tarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan tentang bersenam dan bersukan. Jika ada di kalangan penonton yang hampir tidak pernah melakukannya, ayuh kita melazimkan diri melakukannya. Moga-moga kita termasuk dalam kalangan orang beriman yang lebih baik, lagi dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana hadis Sahih Muslim yang saya bacakan tadi. Bagi yang sudah biasa bersenam dan bersukan, ayuh kita perhatikan juga asas-asas sunnah tasyri'iyah yang lain seperti tidak memudaratkan diri sendiri atau orang lain, menutup aurat, tidak bercampur antara lelaki dan wanita dan tidak sehingga melalaikan daripada ibadah-ibadah fardu. Sebagai contoh, ada yang bersenam dengan berbasikal, ramai berbasikal sekarang ni kan. Tapi mereka berpakaian serba ketat yang tidak mematuhi syarat menutup aurat. Mereka tutup aurat, pakai sampai lutut juga. Yang muslimat pun bertudung, tapi ketat. Sebab bila disebut menutup aurat, bukan sekadar pakaian yang menutup kulit, tetapi ia juga hendaklah longgar sehingga tidak menampakkan bentuk badan. Kebanyakan yang berbasikal tu pula saya perasan yang jenis racing road bike tu kan, di mana crossingnya tinggi dan mereka perlu membongkok ke bawah. Jadi bila berbasikal tu duk tayang buntut kepada orang-orang yang sedang memandu, termasuklah saya, terpaksalah merendahkan pandangan kan. Jadi sangat-sangat tidak mematuhi syarat menutup aurat. Contoh lain, ada yang bersukan katanya. Katakanlah pada waktu petang, tetapi khusyuk bersukan sehingga melewatkan pelaksanaan solat maghrib. Solat juga, tapi beberapa minit sebelum isyak. Okay? Ada yang lagi teruk ni, dia tak bersukan, tetapi menonton dan menyokong orang lain bersukan. Yang terakhir ni termasuklah perbuatan sia-sia yang dimaksudkan oleh hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari yang telah kita baca sebelum ini. Okey, ayuh kita bersenam dan bersukan serta menjadikannya sarana untuk menjadi orang beriman terbaik, lagi dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula bersenam atau bersukan itu akhirnya mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Seterusnya kita masuk ke ulasan keempat, kita bahas pula ucapan Nabi tak buat. Ketahuilah bahawa apabila kami para pencinta sunnah berhujah dengan ucapan Nabi tak buat, yang dimasukkan adalah pertama, Nabi tak suruh umatnya buat. Maksudnya ia bukan sunnah qauliyah. Kedua, Nabi sendiri tak buat. Maksudnya ia bukan sunnah fi'liyah. Ketiga, para sahabat pun tidak buat di hadapan Nabi. Maksudnya ia bukan sunnah taqririyah. Keempat, apabila Nabi tak suruh buat, Nabi juga tak buat, maksudnya ia adalah sunnah tarkiyah. Dan kelima, yang ini penting ya, semua ini merujuk dalam urusan sunnah tasyri'iyah dan bukannya sunnah ghairu tasyri'iyah. Sesiapa di kalangan umat yang membuatnya, maka dia berbuat bid'ah yang dilarang oleh syariat Islam. Pada kesempatan ini, saya berikan 3 contoh mudah. Semuanya berkaitan ibadah solat yang kita sendiri laksanakan 5 kali sehari. Contoh pertama, kelaziman muazzin, tukang azan di Malaysia
ialah sebelum melaungkan azan, mereka membaca zikir tertentu di pembesar suara. Seperti contoh yang lazim di tempat saya, mereka baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billah Allahu akbar Allah. Kenapa baca zikir tu? Membaca zikir tertentu sebelum azan tidak pernah diajar oleh Rasulullah, tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah, dan tidak juga diamalkan oleh para muazzin pada zaman Rasulullah. Bermaksud ia bukan sunnah qauliyah, bukan sunnah fi'liyah, mahupun sunnah takririyah. Ia adalah sunnah tarkiyah. Sementara azan pula duduk dalam urusan syariat Islam, maka ia adalah bid'ah yang dilarang oleh syariat Islam. Letaknya bid'ah bukan pada membaca zikir, tetapi pada mengkhususkan zikir itu sebaik saja sebelum melaungkan azan. Contoh kedua pula ialah membaca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas hingga akhir sebelum memulakan solat. Konon atas tujuan ingin menjauhkan gangguan syaitan. Amalan ini sekali lagi tidak pernah diajar oleh Rasulullah, atau ikut logat Penang, Rasulullah tak pernah habaq, kan? Tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah dan tidak juga diamalkan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah. Bermaksud ia bukan sunnah qauliyah, bukan sunnah fi'liyah, bukan juga sunnah takririyah. Ia adalah sunnah tarkiyah. Sementara solat pula duduk dalam urusan syariat Islam, maka ia adalah bid'ah yang dilarang oleh syariat Islam. Letaknya bid'ah bukan pada membaca surah An-Nas, kerana ia sememangnya satu surah daripada Al-Quran. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, letaknya bid'ah adalah pada mengkhususkan surah An-Nas sebelum memulakan solat. Malah, yang diajar oleh Rasulullah SAW ialah membacanya selepas solat sebagai salah satu zikir selepas solat. Tempat saya tak ada, tempat tuan-tuan puan-puan ada tak imam kan yang suka zikir kuat-kuat tu? Dia baca tak surah-surah pelindung atau surah Qul Ahad, surah Qul A'udzu birabbil falaq, surah Qul A'udzu birabbin nas hingga akhir? Baca tak sebagai zikir sebelum solat? Tak kan? Sebelum solat dia baca. Tempat saya lah. Okey, jika berlaku gangguan syaitan dalam solat, maka yang diajar oleh Rasulullah SAW ialah membaca ta'awuz, a'udzubillah minasyaitonirrajim, dan meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Yang ini ludah tanpa air liur. Jangan pergi ludah kawan sebelah kan kalau tengah sembahyang jemaah kan. Ini saya telah jelaskan panjang lebar dalam buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Okey, orang-orang yang Allah uji dengan minda yang lemah, dengan kemampuan berfikir yang hampir sifar, akan berhujah terhadap contoh pertama dan kedua di atas, bahawa ia berlaku sebelum azan, ia berlaku sebelum solat, maka ia bukanlah ibadah azan mahupun ibadah solat itu sendiri, maka ibadah itu sendiri masih lagi original. Hujah ini dijawab bahawa apabila seseorang itu mengkhususkan bacaan sebaik sahaja sebelum azan atau solat, di mana pada ketika yang lain dia tak baca, maka ia telah dia jadikan sebagai sebahagian daripada package azan dan package solat tu. Solat tu macam ada package. Sebelum nak kena solat ada sekian-sekian. Azan tu macam dah ada package. Sebelum azan kena baca yang dia. Package seperti inilah yang merupakan bid'ah yang dilarang oleh syariat Islam. Okey, contoh ketiga. Lelaki yang melaksanakan solat dengan memakai t-shirt atau macam saya pakai baju sejuk okay, baju sejuk, sekarang sedang winter di London, dan juga seluar jeans. Okey. Mana boleh, Nabi tak buat pun. Betul. Tidak diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW menganjurkan solat dengan berpakaian seperti itu, melaksanakan solat dengan pakaian seperti itu, mahupun para sahabat melaksanakan solat dengan pakaian seperti itu. Bermaksud ia bukan sunnah qauliyah, bukan sunnah fi'liyah, bukan juga sunnah takririyah. Ia adalah sunnah tarkiyah. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, ia adalah sunnah ghairu tashri'iyah, kerana Rasulullah SAW sememangnya tidak diutus oleh Allah SWT untuk mengajar manusia fashion atau cara berpakaian, asalkan ia menutup aurat, lagi tiada najis secara pasti, maka dibolehkan. Ia bukanlah bid'ah yang dilarang
oleh syariat Islam. Saya tekankan perkataan pasti kerana ada orang yang enggan solat semata-mata kerana ragu sama ada pakaiannya bersih daripada najis atau tidak. Macam ada segelintir kawan juruterbang saya, kawan pilot yang bila dalam flight tak nak solat. Tanya kenapa? Lupa bawa kain pelekat. Atau ada bawa kain tapi beg pergi masuk check-in dalam kargo pula. Seluar uniform ni tak tahu bersih ke tak. Jadi dia sebenarnya ragu-ragu, dia bukannya nampak najis kat seluar tu. Jadi dia tak nak solat atas sebab ragu-ragu sama ada seluarnya tu bersih atau tidak daripada najis. Padahal kalau kita nak kata ada najis, kena ada kepastian. Kalau sekadar ragu-ragu, bererti tak ada najis ya. Dan najis tu kita tak payah pergi cari buat DNA testing. Apa yang kita boleh nampak, rasa tak payahlah. Okey, ataupun bau Baik, kembali kepada topik asal. Demikian 3 contoh agar kita dapat faham dengan tepat apakah yang dimaksudkan oleh para pencinta sunnah apabila mereka berhujah dengan ucapan Nabi tak buat. Okey, sudah pun 40 minit, sudah pun panjang video ini. Saya tutup dengan beberapa kesimpulan. Pertama, sunnah Rasulullah SAW terbahagi kepada 4 jenis. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah taqririyah dan sunnah tarkiyah. Kedua, 4 jenis sunnah yang saya sebut tadi tu seterusnya terbahagi kepada 2 kategori. Sunnah tashri'iyah dan sunnah ghairu tashri'iyah. Ketiga, hendaklah kita faham dengan cermat semua jenis dan kategori ini supaya kita dapat bezakan antara sunnah dan bid'ah. Keempat, kebanyakan para pencinta bid'ah pada pengamatan saya, pada observation saya, mereka tidak mampu membezakan antara sunnah tashri'iyah dan sunnah ghairu tashri'iyah. Mereka berpegang teguh kepada sunnah ghairu tashri'iyah. Macam hadis Nabi kan, sesiapa yang hidup panjang sesudah aku akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib ke atasnya berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa yang mendapat hidayah petunjuk. Berpegang teguhlah kepadanya, gigitlah dengan gigi geraham kamu. Hadis riwayat Imam Abu Daud, hadis nombor 28 daripada hadis 40 Imam Nawawi kan. Saya baca sebahagian saja. Jadi mereka ni berpegang teguh. Tapi yang mereka berpegang teguh itu ialah sunnah ghairu tashri'iyah. Sementara dalam dalam sunnah tashri'iyah pula, mereka melepaskannya ataupun berbuat bid'ah dalamnya. Oleh itu kalau tuan-tuan dan puan-puan ada tonton video saya ni, banyak orang forward video-video daripada para pejuang bid'ah, para pencinta bid'ah. Satu perkara yang saya lihat tidak lepas daripada mereka, lazimnya mereka ni berserban, lazimnya berjubah, lazimnya ada selendang yang tersemat khas. Kadang-kadang adalah juga rantai biji tasbih ke apa ke. Pakaiannya, tapi dari sudut sunnah tashri'iyahnya, aduh. Kelima, berwaspadalah dengan kusas. Yang ini tukang cerita yang petah bercakap. Tapi sebenarnya dialah yang mengolok-olokkan masyarakat. Menyampaikan dalil yang bahaya, dangkal dan sangat salah dari segi perbincangan ilmu. Baik, moga-moga melalui video ini bukan saja saya react kepada Ustaz Don, bukan saja saya mengulas, tetapi juga dapat berkongsi tuan-tuan dan puan-puan ilmu tentang sunnah, ya, dan perbezaan antara sunnah tashri'iyah dan sunnah ghairu tashri'iyah. Sedikit pengalaman, walaupun dah panjang ni, siapa nak stop tak apalah. Pengalaman peribadi saya ni dulu-dulu tak faham juga tentang bab ni. Dan saya memang minat bidang hadis. Dan antara tokoh hadis yang saya minat, yang saya suka, hormati, pandang tinggi, idola lah kiranya kan. Idola saya bukan pemain bola, tapi tokoh-tokoh hadis. Antaranya ialah Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Beliau ini seorang banyak jasa kepada ilmu hadis. Beliau telah mentahqiq Sahih Al-Bukhari. Maknanya daripada edisi manuskrip, beliau telah letak dalam edisi yang kita mudah baca sekarang ini dengan nombor-nombor. Penomboran Fathul Bari sekarang ini, penomboran itu asalnya daripada Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Okey, dan yang keduanya ialah Sahih Muslim. Okey, sekejap. Saya tengok nama penuh ni, saya sebut betul ke tidak. Saya buka di Maktabah Syamilah 261. Ya, Muhammad Fuad Abdul Baqi. Betul? Okey, nama dia. Dia juga mentahqiq Sahih Muslim, juga antara pentahqiq bagi Sunan At-Tirmizi. Jadi banyak jasanya kepada ilmu hadis, ya, daripada manuskrip
yang memang susah kita nak baca, beliau telah letakkannya dalam edisi, dalam bentuk yang mudah kita baca. Tapi bila saya satu kali dapat nampak gambar dia, lama dulu gambar dia, black and white, orang ni dia pakai coat, pakai tie dengan topi style Mesir tu, topi tarbus kita panggil kan. Terus saya macam, macam mana ahli hadis macam ni. Kemudian ada seorang lagi tokoh hadis yang saya hormati, tokoh awal dulu, nama dia Syekh Ahmad Syakir. Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Beliau juga seorang pentahqiq dan beliau ni lebih sikit daripada Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Yang ini beliau juga meletak darjat bagi hadis-hadis seperti Musnad Ahmad. Beberapa jilid yang pertama, tak silap saya sampai jilid 9. Musnad Ahmad yang edisi beliau tu 20 jilid. Jilid 1 hingga 9 tahqiq Syekh Ahmad Syakir. Yang selebihnya Syekh Hamzah Ahmad Zain, tak silap nama-nama macam orang Malaysia. Okey, kemudian beliau juga mentahqiq beberapa jilid awal tafsir At-Tabari dan beliau meletakkan darjat sanad dhaif, sanad hasan, sahih. Beliau orang yang pertama dan daripada beliaulah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani meneruskan usaha macam tu. Maknanya he is the first yang mempelopori perkara itu di zaman mutaakhir ni dan kemudiannya diikuti dan dikembangkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Bagi Syekh Ahmad Syakir inilah apa yang Nabi SAW pernah sebut, masanna fil Islam sunnatan hasanah. Sesiapa yang menghidupkan dalam Islam satu sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengamalkannya. Tanpa bagi mereka itu, orang-orang itu dikurangkan pahalanya. Ya. Okay, kemudian saya nampak gambar, saya dapat lihat gambar Syekh Ahmad Syakir pakai samalah topi Mesir tarbus tu, coat dengan tie macam macam mana ni. Kemudian nampak pula gambar Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Okey, Syekh Nasiruddin Al-Albani berpandangan gambar fotografi haram. Okey, gambar haram, gambar fotografi pun haram. Ini pandangan peribadi beliau lah. Jadi beliau memang tak ada gambarnya, yang ada kecuali gambar pasport sebab beliau pun ada travel. Dan gambar pasportnya itulah yang disebar-sebarkan. Okey, orang yang rapat dengan Syekh Al-Albani, yang kenal Syekh Al-Albani, dia tak akan menyebarkan gambar tu sebab dia tahu Syekh Al-Albani tak suka. Itu pasport atas dasar terpaksa ataupun atas dasar kemaslahatan kan. Tapi bila tengok Syekh Al-Albani pakai kopiah, pakai jubah, ni ahli hadis ni. Okey, kemudian jumpa pula gambar Syekh Shu'aib Al-Arnaud, seorang lagi tokoh hadis super hebat. Punya banyak kitab dia tahqiq, punya banyak kitab dia darjat, dia jelaskan darjat hadis. Tapi ini kepala langsung tak tutup dengan apa-apa, pakai baju kemeja dengan seluar slack ya. Alamak, macam mana ahli hadis macam ni kan? Hinggalah saya jumpa penjelasan Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Okay, yang tokoh-tokoh saya sebut ni semua telah pun meninggal dunia. Moga-moga Allah merahmati mereka, moga-moga Allah kurniakan yang terbaik kepada mereka, banyak jasa baik mereka kepada Islam. Okey, sampailah saya jumpa penjelasan Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam salah satu bukunya, saya lupa, yang menerangkan secara jelas terperinci tentang sunnah ghairu tashri'iyah dan sunnah tashri'iyah. Yang saya sebut tadi tu ringkasan daripada apa yang beliau sebut dululah. Barulah saya faham. Sebelum tu saya pun macam mana tokoh hadis macam ni? Ini sedikit pengalaman lah ya. Jadi yang saya sampaikan tu ringkasan daripada apa yang dijelaskan secara panjang lebar oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dan dalam buku beliau tu banyaklah rujukan-rujukan daripada kitab-kitab usul fiqh apa semua tu kan. Di mana para ulama dalam bidang usul fiqh, dalam bidang hadis lah, yang membicarakan, yang membezakan antara sunnah tashri'iyah dan sunnah ghairu tashri'iyah. Ini sedikit pengalaman saya dulu-dulu kan. Kita pun tengok, lemak pakai tarbus ke, tak pakai serban ke kan. Macam mana ahli hadis ni? Okey, sudah pun hampir 50 minit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.